Seperti biasa kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Baik, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun dalam suatu majlis yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke lapangan masa yang kita adakan ini untuk berada dalam majlis yang disebut sebagai taman-taman surga ini akan menjadikan kita sentiasa dalam rahmat dan keampunan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seperti biasa pada malam ini kita akan menyambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Malam ni tuan-tuan kita nak baca berkaitan dengan tanda-tanda akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ni mestilah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita manusia kata dia baik, ya, bukan. Baik, jadi malam ni insya-Allah kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran sebagai syahidlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, apa dia tanda dia, kan? Dan tanda tu mestilah selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ada orang yang bermujahadah itu menyangka, kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, bahawa dia telah berjaya membaiki dan mendidik akhlaknya setelah tidak lagi melakukan perkara-perkara keji dan maksiat. Hari itu kita duduk baca, kita ni kena usahakan untuk buang sifat-sifat mazmumah. Setelah kita tahu pada diri kita ni ada sifat-sifat yang tercela, maka kita kena usahakan mujahadah untuk buang, walaupun susah pada peringkat awal. Mudah-mudahan dengan sebab usaha untuk kita menghilangkan sifat-sifat tercela daripada diri kita itu akan diberi kejayaan. Kalaupun tak berjaya nak hilangkan sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah, kan?
kalaupun tak berjaya, tapi usaha itu tetap dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan selalu kita sebut bahawa bagi kita yang beramal, yang sembahyang, yang baca Quran, yang rajin sedekah, yang rajin istighfar, zikir dan macam-macam ibadat yang lain itu, selalunya kita akan kena dengan beberapa penyakit yang saya sebut tadilah. Antaranya riak, takbur, ujub, sum'ah, kan? Takbur, bangga diri. Riak, nak menunjuklah tu. Sum'ah, orang tak tanya, dia yang rajin nak bercerita. Ujub, dia berasa dia hebat, orang lain tak hebat macam dia berasa, kan? Penyakit ni akan datang pada kita yang beramal, tuan-tuan. Orang tak sembahyang, dia nak takbur buat apa, kan? Orang tak baca Quran, nak riak buat apa dia? Yang riak ni ialah yang baca Quran. Ya, kita dah tahu dah. Oh, bila kita baca Quran, dia ada perasaan riak tu. Sebab apa? Syaitan berusaha untuk menghapuskan pahala ibadat yang kita buat. Sebab tu dia marikan pada diri kita ni perasaan-perasaan tadi. Ya, kalau kita layan, habislah. Kalau kita layan perasaan-perasaan tadi itu, maka habislah ibadat-ibadat tadi. Tapi kalau kita bila ada perasaan tadi, kita tak layan, kita istighfar, ya Allah, macam mana boleh jadi riak juga ni, ya Allah, istighfar, kan? Kita baca astagfirullahalazim, ya Allah tolong aku, ya Allah. Walaupun dalam keadaan kita duduk sebut istighfar tu, nyemari lagi perasaan riak, perasaan takbur, perasaan ujub, kan? Usaha untuk kita mujahadah, hilangkan sifat-sifat mazmumah ni tadi, kalaupun tak berjaya, tuan-tuan, dia tetap dapat pahala. Allah bagi pahala. Okey, itu satu bab. Malam ni kita nak tengok, adakah setelah kita berjaya mujahadah tadi, kita dah tak buat benda maksiat, kita dah tak riak dah, alhamdulillah, kita boleh sembahyang, memang solid sembahyang kita ni hanya untuk Allah, bukan sembahyang kerana pak mentua, bukan kerana kita buat sesuatu ni kerana segan dengan pengurusi masjid, kan? Bukan kita buat sesuatu ni kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sekarang ni dah berjaya lah kita sebut dalam mujahadah ni tadi. Maka adakah kita menyangka bahawa bila kita dah tak buat benda-benda yang maksiat ni tadi, kita tak perlu lagi mujahadah? Dulu kita mujahadah sebab kita nak buang sifat-sifat mazmumah. Sekarang semua sifat-sifat mazmumah dah tak ada dah. Perlu tak lagi kita ni bermujahadah? Jawapan dia masih lagi, tuan-tuan. Masih lagi, selagi nyawa kita masih ada, maka selagi itulah kita kena terus bermujahadah. Sebab syaitan, iblis tak pernah berhenti untuk tipu kita manusia. Selagi kita tak matilah, tuan-tuan, ya, selagi kita tak mati, maka selagi itulah syaitan ni akan berusaha sehabis mungkin supaya kita manusia ni akan tergelincir daripada landasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni sifat semangat syaitan ni yang tak pernah putus asa. Bagus kalau kita contohi, bukan contohi syaitan, ya, jangan salah faham tu. Ya, sifat dia yang tak pernah putus asa, tak mengalah, kan? Kita mudah putus asa, tak berjaya sikit, malas dah lah, kan? Baru try sekali, kan? Kita ni mudah nak rehat, buat kerja sikit penat, sibuk ke penat. Bukan tuan-tuan ni, cerita secara umum sajalah. Syaitan mana ada sebut penat. Penatlah dok goda tuan-tuan ni, jangan datang masjid, datangnya juga. Lepas ni biar je lah tuan-tuan, nak datang je lah. Tidak, tuan-tuan. Dia ada
usaha-usaha yang lain supaya kalau kita ni dalam keadaan nak buat ibadat, dia akan layan sehingga kita rasa okey dah kita ni, kan, datang duduk dalam majlis ilmu ni, setiap kali ada majlis ilmu ni nampak kita tak pernah ni, nampak berasa macam kita ni ada harapan dah syurga, takkan tak dapat syurga. Kan, syaitan nak bagi kita rasa macam tu. Syaitan ni tuan-tuan nak bagi kita rasa selesa dengan ibadat yang kita buat, nak bagi kita rasa selesa dengan ibadat yang kita buat. Bila kita ada rasa selesa, itulah bahaya dia. Bahaya. Sebab tu dalam pengajian kita ni tuan-tuan, dia sebut dalam ibadat kepada Allah kita kena ada perasaan khauf dan roja. Khauf ni takut, roja yang kedua harap. Takut pasal apa? Takutlah kalau ibadat yang kita buat Allah tak terima, kan? Kita sembahyang dah tak berhenti-henti, ingatkan Allah terima, rupanya Allah tak terima. Disebabkan tadi itulah ada penyakit-penyakit yang menyebabkan ibadat kita jadi batal, kan? Tak ada pahala. Sedekah tapi cerita habis ke orang, kan? Mungkin dia tak tahu, dia cerita ke orang tu, rupa-rupanya dengan sebab cerita tu tadi habis pahala-pahalanya dimakan oleh penyakit-penyakit tadi itulah, ya. Dia buat itu, dia buat ini, semua nak cerita dekat orang. Kalau tak cerita berasa macam tak puas lah, kan, tak seronok. Kena cerita juga baru seronok. Tujuan cerita tu untuk apa? Allah tak tahu ke kalau tak cerita? Maksudnya yang sampai nak kena cerita juga dekat habis semua orang satu dunia ni, Allah tak tahu ke? Allah tahu. Habis hak cerita juga dekat orang habis satu dunia ni sebab apa? Kadang-kadang dia seronok nak menceritakan itu, ini, ibadat itu, ibadat ini yang dia buat kepada orang, baru dia akan rasa puas. Ya, inilah permainan syaitan supaya orang yang berbuat ibadat ini, yang rajin melakukan amalan-amalan soleh ini, sehingga dia rasa seronok nak cerita dekat orang. Kalau dia tak cerita macam tak puas hati, kena cerita ke orang baru lega. Puas hati aku dapat dah cerita habis ibadat satu-satu ni dekat orang, kan. Syaitan bila seseorang itu dia ada keseronokan kepada melakukan ibadat, keseronokan maksudnya puas hati, dia boleh cerita ni tadi, maka sebenarnya itu dia telah tertipu dengan permainan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita mohon supaya Allah sentiasa beri bantuan, kekuatan pada kita dalam masa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan perasaan-perasaan untuk kita ni menunjuk-nunjuk kepada orang lain dengan tujuan nak menunjuklah. Dia ada tujuan menunjuk tu dengan tujuan bukan untuk nak menunjuk. Dia menunjuk tu dengan tujuan untuk nak tarik perhatian orang lain supaya buat macam dia juga. Itu lain, tuan-tuan. Yang ni tak ada tujuan, melainkan dia akan rasa puas hati, aku dapat tunjuk dekat orang, aku sedang buat ibadat ini, aku sedang berada dalam majlis ilmu, selfie gambar dia. Majlis ilmu tak habis lagi, orang satu dunia dah tahu dia duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Contohlah, kan. Tujuan dia tu semata-mata nak bagi tahu gitulah. Bukan ada maksud dia cerita apa yang dia buat ini supaya kawan yang dengar, kawan yang tengok tersentuh hatinya, terjentik nuraninya untuk turut apa yang kita buat. Betul tak? Kalau tujuan itu dia lain, kita tak sebutlah semua perbuatan menunjuk itu habis pahala dia, bukan, kan? Memang dari segi zahir, kalau kita menunjuk-nunjuk sesuatu yang kita buat,
kita beriak-riak tentang sesuatu amalan yang kita buat, habis tuan-tuan. Tapi tengoklah kepada maksud dia buat tu. Maksud dia buat tu, kalau yang kedua tu tadi, itu ada perbahasan lain. Kita sedekah ni, suruh orang ambil gambar. Tujuan kita nak sebarkan gambar kita kepada kawan-kawan kita yang Allah bagi rezeki melimpah ruah lagi banyak pada kita, kan? Supaya tergerak hati dia. Dia tengok kawan dia ni, dia pun tahu, kan? Kawan dia tu tahu yang dia ni pun bukanlah kata berduit sangat, tapi bak nak sumbang, nak derma ni mudah. Dia yang Allah bagi rezeki melimpah ruah takkan tak ulur kot. Jadi dia akan tergerak hati dia untuk menurut jejak langkah kita tu. Yang tu lain. Baik. Jadi maksudnya kita memang kena sentiasa bermujahadah, tuan-tuan. Kalaupun sekarang kita dah selamat daripada melakukan maksiat. Apa-apa saja maksiat. Secara umumlah saya sebut ni maksiat ni, apa saja perbuatan maksiat kita tak buat dah. Adakah kita sekarang tak perlu ke lagi bermujahadah? Jawapan dia perlu lagi kepada mujahadah. Akhlak yang baik adalah himpunan semua sifat orang yang beriman, bukan hanya tidak melakukan perkara maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan mereka dalam firman-Nya yang bermaksud, dalam firman-Nya daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Maksud dia sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Allah, ada tak berasa gementar dalam hati? Tak ada. Maknanya kena usahakan, tuan-tuan. Bila lepas ni ayat-ayat Al-Quran dibaca, berasa ni dalam hati ni, bergegar hati ni. Kita ni tak ada, termasuk saya pun tak ada, tuan-tuan. Yang kedua, gementar hati, kemudian menjadikan kita bertambah iman. Tak tambah iman, minta maaf, ini saya sebut direct lah, tuan-tuan. Pasal apa tak tambah iman? Bila dengar orang baca Quran, pasal kita tak faham. Kita tak faham sangat, kan? Jadi kena usahakan, tuan-tuan, supaya kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Sekurang-kurangnya bacaan Al-Fatihah tu kita tahu makna dia. Sekurang-kurangnya masa kita sembahyang, kita akan baca surah Al-Fatihah, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita tahu makna dia, baru kita akan rasa seronoknya baca surah Al-Fatihah dalam solat ni. Tak apalah, hak lain tak tahu lagi, tak apalah. Tapi kalau dah tahu dah surah Al-Fatihah, kita kena usahakan surah-surah yang lain kita tahu maknanya. Qul huwallahu ahad, apa maknanya? Qul ya ayyuhal kafirun, apa maknanya? Baru tuan-tuan seronok kita baca. Dalam sembahyang ada doa, tuan-tuan. Bukan saja kita baca Quran, kita baca doa. Kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa paling power, tuan-tuan. Semua keperluan dalam hidup kita ada pada bacaan masa kita duduk antara dua sujud. Apa dia maksudnya, tuan-tuan? Kalau kita tahu makna dia, tentu kita tak akan baca secara
laju-laju. Kita akan baca satu-satu dengan penuh penghayatan. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunkan semua dosa-dosaku. Kita kan dosa hari-hari. Bukan saja hari-hari, banyak pula tu. Minta maaf lah sebut macam tu tuan-tuan. Semua kita ni ada dosa, setiap hari buat dosa tuan-tuan. Bukan saja setiap hari kita ni buat dosa, bahkan banyak pula sehari-hari tu. Saya lagi banyak alam pada tuan-tuan sebab saya banyak cakap. Tuan-tuan dengar je. Ustaz kata gitu, menong balik, bila aku buat dosa? Kan? Ada yang macam tu. Ustaz memang sementara lah banyak cakap, banyak silap. Bila banyak silap, tentulah banyak dosa kan. Baik. Apa lagi? Rabbighfirli warhamni, ya Allah, kesianlah padaku. Memang kita tuan-tuan, kalau tak ada belah kasihan daripada Allah, nanya kita tuan-tuan. Tanya kita. Kita ni alhamdulillah di antara makhluk yang mendapat layanan paling sempurna berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaupun Allah tak bagi pada kita senjata siap-siap. Kalau kita tengok harimau, dia ada senjata tuan-tuan untuk defend diri dia kan. Dia ada kuku taring yang boleh membunuh orang. Kita mana ada? Kuku kita setakat boleh, yalah kalau cakar tu luka jugalah, tapi setakat gitu je lah kan. Kita gigit orang, ada ke sama macam harimau gigit kita tuan-tuan? Harimau yang sedang lapar, kita sedang lapar, geram betul, nengok mengurusi ni, aku berasa nak makan mengurusi kan. Dah tak terancam langsung kita tuan-tuan. Tapi kalau harimau nampak meleleh liar tu, tiba-tiba duduk depan kita, sudah kita tuan-tuan, tak cukup tanah kita nak lari. Allah bekalkan pada dia senjata. Ular dia ada bisa. Jangan buat main dengan ular. Kan, ada bisa. Kala jengking ada bisa dia. Setara ikan di laut, di air pun ada dia punya bisa dia. Landak belakang berduri kan. Jangan buat main dengan landak. Gajah kuat. Sebab tu orang dulu-dulu gunakan gajah ni sebagai tenaga kerja untuk tolak kayu-kayu balak ni masuk ke dalam sungai. Suruh tenaga manusia tak bergerak. Buat juga buasir tuan-tuan. Tu manusia ni kan. Sebab tu syukur kita ni menjadi makhluk yang namanya manusia, kerana Allah bagi layanan paling istimewa lah tuan-tuan. Kita nak makan, tengok cara kita makan, cantik tuan-tuan. Dan tengok kucing makan, sian kucing kan, dia makan. Kena pula yang bagi makan tu main tabur je atas pasir tu, jenuh dia milih pasir makan. Hak yang masuk dalam perut dia tu hanya makanan, jangan pasir sekali. Kalau tidak, itu yang kang jadi batu karang, tak boleh kencing kan. Saya ada pengalaman bawa kucing kena batu karang ni, mahal rupanya tuan-tuan. Kena batu karang, tak tahulah manusia ni bagi makan ikut dan je kan. Tengok tak boleh kencing, leleh-leleh air mata kita tengok. Buat apa pula dah jadi kucing ni, kita tak tahu. Bukan kucing, saya tak boleh kucing, tapi kucing banyak lah kat rumah. Kucing datang kan. Jadi kita pun kadang-kadang bila tengok tu, Allah campakkan perasaan kesian. Tak boleh biarkan dia ni, bawa pergi klinik, jumpa doktor. Doktor transfer pergi ke Seremban. PD tak boleh buat tuan-tuan. Masuk wad, seminggu masuk wad. Dia kata kena duduk wad, kena operate sebab dia ni kena batu karang. Rupanya dia pun kena juga batu karang tuan-tuan. Kita kena batu karang sebab kita main hentam semua. Patut kita boleh jaga kan, sebab kita ada akal. Binatang dia nak tapis macam mana, tu pun kira hebat lah. Dia boleh makan makanan atas pasir. Makan tulang-tulang boleh keluarkan daripada mulut dia, walaupun
Tadi dia makan ikan bersama isi dan tulang, isi masuk perut, tulang keluar. Kita kalau makan tulang dan isi itu, kejap lagi tunggu tengok lekat tulang, ya. Sebab tu kita tak ambil ikan tu masuk patah bubuh dalam mulut tak, kita ambil isi je, tulang tinggal. Sebab kita tahu kalau kita makan ikan macam tu, macam kucing makan, tunggu kejap lagi lekat tulang, jenuh cari orang berubat untuk keluarkan balik semula tulang. Cicak tengok rezeki yang ditakdirkan oleh Allah, dia dapat rezeki daripada serangga yang terbang, dia boleh merayap, kan? Kita alhamdulillah lah, maknanya layanan begitu sekali istimewa Allah bagi pada kita. Warhamni wajburni, cukupkan segala kekurangan kita. Dah, tutupkan semua keaiban kita. Kita ni banyak tuan-tuan keaiban, ya Allah. Kan? Nasib baik tuan-tuan tak tahu antara satu sama lain. Tu yang kita boleh senyum je. Kalau kita jalan selangkah orang nampak keaiban kita, nescaya kita semua takkan keluar daripada rumah, tuan-tuan. Buat apa ni tak nak keluar daripada rumah? Malu. Kan? Buat apa kita mendedahkan keaiban kita kepada orang lain? Tapi kerana kita pun tak terlupa keaiban kita, orang lain lagi tak nampak keaiban kita. Kenapa Allah sembunyikan, Allah tutup keaiban kita, tuan-tuan? Wajburni warfa'ni, ya Allah angkatkan darjatku. Kita memang nak dapat ketinggian dalam kehidupan kita. Kita kalau buat sesuatu tanpa campur tangan daripada Allah, kita akan kecewa bila kita tak dapat. Tapi bila kita buat sesuatu sandarkan pada Allah, dapat, alhamdulillah, dia syukur. Tak dapat, dia redha. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Tak adalah sampai bunuh diri. Ni pasal apa kawan kita ni bunuh diri? Tahulah ustaz, dia ni niaga macam-macam tapi tak kaya. Kecewa hidupnya, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Buat macam-macam tak berjaya, akhirnya bunuh diri, kecewa. Sebab ketika dia buat itu, dia tidak bersandar kepada Allah. Dia menghilangkan campur tangan Allah dalam urusan hidup dia. Sedangkan mana kita boleh, tuan-tuan, buat sesuatu tanpa bergantung ataupun tanpa campur tangan daripada Allah. Kita boleh berjalan datang ke masjid ni bukan sebab kita kuat, tuan-tuan. Bukan sebab kita kuat, tapi Allah yang mengizinkan. Kita ada kudrat, kita ada tenaga, walaupun kita tidaklah sihat sangat. Kalaupun tak sihat sangat, kan, apatah lagi yang sihat. Yang sihat memang tentu boleh datang. Yang tak sihat pun boleh datang. Dan yang tak datang tu bukan kerana dia tak sihat. Ataupun kalau dia memang tak sihat, itu memanglah munasabah. Macam mana dia nak datang, ustaz? Mata pun tak nampak, lutut pun bergegar. Tak, nak datang macam mana? Habis hak sihat tak datang tu sebab apa? Hak sihat tapi tak datang. Sebab tu kata tokoh sufi menyebutkan, kadang-kadang seseorang yang tak datang ke rumah Allah tu bukan kerana dia yang tak nak datang, tapi kerana Allah yang tidak menghendaki dia datang ke rumahnya. Kalau tempat-tempat lain dia boleh pergi, Padang sampai, Jaskup sampai, merata tempat dia sampai, hiking Bukit Broga pun selamba je, kan. Tiba-tiba masjid tak sampai. Bukan kerana dia tak nak datang masjid, tapi kerana Allah yang tidak menghendaki dia tu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kita ni, tuan-tuan, dan pada sahabat-sahabat kita yang tak datang tu, kita doa mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Ya, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada sahabat-sahabat kita yang memang tak pernah datang ni, yang ada masa datang, ada masa tak datang tu. Mungkin waktu dia tak datang tu kerana dia ada hal. Tapi ni yang memang tak pernah datang ni.
Ada nampak, selalu jumpa dekat kedai kopi, dekat pasar malam ada, tapi jemaah je tak nampak. Ya. Ayat ni kita doa mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada sahabat-sahabat kita yang demikian. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah akan sudi untuk menerima dia sebagai tetamunya. Ya. Baik. Yang seterusnya berserah kepada Allah. Tadi apa tadi? Kita sebut tak habis dia. Warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Warzukni, kita memang nak rezeki. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki seluas langit dan bumi. Doa tu tuan-tuan memang cukup power lah. Ya Allah, bagilah pada kami rezeki yang tidak putus-putus seumpama air zam-zam yang tak pernah berhenti mengalir. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang mencurah-curah seluas lautan. Kita tengok laut tuan-tuan, banyak betul air kat laut kan. Tak pernah kering. Tak pernah kering. Dia surut tapi time dia banyak lah. Kan? Kita nak rezeki macam tu. Dalam tu lah tadi tuan-tuan, warzukni. Cuma kita ni kalau nak sebut bagi sedap tu, kita minta rezeki seluas langit dan bumi, rezeki yang mencurah-curah, rezeki melimpah ruah. Itu kita nak tambah sebenarnya. Warzukni tu dah termasuk semua dah tuan-tuan. Yang kita sebut, yang kita tak sebut. Yang kita sebut sikit je. Nak banding dengan yang kita tak sebut, ya Allah jangan lupa besok bagi nyawa lagi ya. Tiba-tiba hari ni kita lahir, boleh menyawa. Tu kita tak minta malam tadi. Ya Allah jangan lupa esok kalau ditakdirkan saya hidup, saya boleh tengok lagi matahari. Yang tu kita minta. Tiba-tiba pagi tadi kita celak mata, nampak lagi mata kita. Yang kita minta apa? Ya Allah ampunkan dosa-dosa saya. Ya Allah, berkatkan kehidupan kita. 2-3 perkara je. Kadang-kadang tak habis doa, dah tertidur dah. Kan? Yang banyak lah. Dan habis doa, tidur dulu. Kadang-kadang kita pegang tasbih, tuan-tuan pegang tasbih, konon-konon nak zikir lah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3 biji je baru. Tidur dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita semangat ni ingat nak zikir 100 kali sebelum tidur. Tengok-tengok tak dan berapa biji dah tertidur dah tuan-tuan. Kan? Banyak lagi benda yang kita tak minta. Bila kita waktu pagi tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, macam-macam lagi Allah bagi dekat kita. Setiap hari lebih tuan-tuan. Setiap hari lebih Allah bagi dekat kita. Cuma itulah perangai manusia ni, hak yang Allah bagi tak sebut, yang Allah tak bagi itulah yang disebut. Macam kita manusia juga tuan-tuan kan. Hak banyak baik manusia buat tu tak pernah sebut. Satu je hak yang tak baik manusia sebut, yang itulah yang dia ulang-ulang. Tuan-tuan perhati tengok. Yang kita buat baik, yang tuan-tuan buat baik, banyaklah, beratus beribu lah tuan-tuan. Tak ada orang nak sebut. Tiba-tiba yang satu tu terbuat silap, walaupun dah minta maaf, masih lagi dia sebut. Ada sahabat kita dulu 20 tahun dulu pernah ditangkap sebab antara orang yang ditangkap sebab pecah duit tabung masjid. Kena tangkap, nasib tak baik. Disumbat dalam penjara beberapa tempoh, dia pun keluar. Cerita 20 tahun ni masih diulang sebut. Kau berhati sikit dengan dia tu bekas banduan tu. Bila dia jadi banduan? 20 tahun dulu. Sekarang dia ni antara kan orang yang imarahkan masjid, orang yang memakmurkan majlis ilmu. Tapi cerita tak baik dia tu masih lagi orang peringat. Orang pun dah lupa dah. Tapi ada yang peringat lagi. Kau berhati-hati dengan dia tu. Nampak aja dia tu duduk saf pertama tu, tapi dia tu bekas banduan. Kan?
Prejudis tu masih tak boleh hilang. Masih ada sangkaan-sangkaan yang tak baik. Tak belajar daripada apa yang ditunjuk contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima Saidina Umar Al-Khattab, Nabi tak ada prejudis pada Saidina Umar. Bangkali Saidina Umar ni masuk Islam sebagai strategi dia untuk memancung Nabi. Tak. Sebab asal Saidina Umar ni dia nak pancung Nabi. Tapi dalam perjalanan tuan-tuan, dikabarkan pada dia, kamu nak pancung Muhammad pasal apa? Adik kamu sendiri pun ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dia kona pergi jumpa dengan adik dia. Betul ke kamu telah menganut Islam? Dia kata betul. Dia tampar adik dia. Lepas tampar dia mari perasaan kesian. Allah tu, ya, mari perasaan kesian dalam hati Saidina Umar, dia tampar adik dia tadi. Lepas tu, lepas menampar, dia tanya pula adik dia, bagi alamat Nabi. Dia nak pergi rumah Nabi, ya. Lepas dapat alamat, dia terus pergi. Tapi dalam perjalanan pergi, kan ingat, lepas dia tampar, minta alamat. Bila dapat alamat, dia pun pergi rumah Nabi, tempat Nabi berkumpul. Ingatkan nak pancung. Rupanya nak menyatakan dia nak masuk Islam, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi ketika itu dah ready dah. Berjaga, barangkali ada sesuatu muslihat ni yang akan dilakukan oleh Umar. Nabi kata, relax sahabat-sahabat, tak akan berlaku apa-apa. Bila Umar datang ni takkan berlaku apa-apa. Ialah Nabi ni, tuan-tuan, dia bukan manusia biasa. Apa yang akan berlaku tu dia dah tahu dah, kerana Allah bagi isyarat pada Nabi, kan? Kerana sebelum itu Nabi pernah berdoa, minta, ya Allah bagi hidayah kepada salah seorang di antara dua Umar. Ada orang cakap, dah Nabi doanya makbul, kenapa tak minta dua-dua sekali? Umar tu masuk Islam. Memanglah harapannya kalau boleh dua-dua sekali masuk Islam. Tapi kalau salah seorang ni pun dapat, itu pun sudah petanda besar kepada dakwah Islam. Siapa dia? Salah seorang lah, antaranya Abu Jahal. Abu Jahal ni nama dia Umar bin Hisham, tuan-tuan. Nabi bagi gelaran pada Umar bin Hisham Abu Jahal, sebab sahabat-sahabat dia bagi gelaran kepada Umar bin Hisham ni Abul Hakam, orang yang bijaksana. Memang Abu Jahal ni dia banyak idea dalam usaha memusuhi ajaran Islam ni. Abu Lahab sikit-sikit tanya Abu Jahal, apa pandangan kamu? Kita nak buat macam mana, kan? Umayyah bin Khalaf pun duk tanya Abu Jahal. Abu Jahal kalau orang tanya, dia mesti ada cadangan, mesti ada idea, kan macam kita setengah tu, kalau dalam mesyuarat tu ada tak idea apa-apa, saya setuju dengan ramai-ramai, kan? Jawapan mudah. Sendiri-sendiri punya ada tak? Sendiri tak ada. Mana tadi siapa yang bagi cadangan tu, kita ni kira follow je lah. Kan? Mudah, kan? Abu Jahal ni dia lain, tuan-tuan. Abu Jahal ni, kalau Umayyah bin Khalaf tak boleh bagi cadangan, Abu Lahab pun dah buntu, Al-Walid Al-Mughirah pun dah habis idea dah. Abu Jahal banyak idea. Abu Jahal banyak idea macam mana untuk menjalankan misi-misi bagi menjayakan usaha menghalang dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Hisham yang pertama, yang kedua Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab Allah bagi hidayah masuk Islam. Nabi tak ada prejudis pada Saidina Umar, tuan-tuan. Maka kita pun bukan tuan-tuan, maksudnya kita pun kena mencontohi. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang dulu sejarahnya, dululah sejarah tu macam-macam, kan, masa zaman jahiliah, kan. Sekarang Allah dah bagi hidayah apa semua, kita jangan prejudis pada dia. Jangan prejudis. Terima penghijrahan dia dengan hati yang lapang. Alhamdulillah, kan, ahli Korea kita dah bertambah dalam untuk nak imarahkan masjid, makmurkan majlis ilmu dan sebagainya.
Okey. Baik, yang seterusnya apa dia? Warzuqni wahdini, kita minta ya Allah beri hidayah. Oh, kita memang tuan-tuan minta hidayah ni. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, kan? Masa subuh lagi, awal-awal lagi dah kita minta supaya Allah bagi hidayah pada kita. Wa afini, ya Allah sihatkan kita. Memang kita nak sihat tuan-tuan. Kalau boleh umur 70 tahun boleh main takraw lagi, boleh lipat tuan-tuan. Boleh menggulung lagi. Kan? Tapi yalah, kita tanyalah umur-umur yang dah banyak ni, kalau tanya dia ada keinginan masa dia muda lagi. Tapi nak buat macam mana? Keinginan tu ada, kemampuan terbatas. Tak apalah, janji sihat. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekali lagi, ya Allah, semua salah silap kita hari itu jangan, kalau kalau maksudnya kita hari itu ada buat salah apa semua, kalau kita tulis kertas dengan pensel, kita padam, bekas tu masih ada, kan? Wa'fu anni maksudnya jangan ada bekas kesalahan kita. Maknanya buka buku esok, wah, kita semua ni tak pernah buat salah, sila masuk syurga, ya. Sila masuk syurga, tak ada kesalahan. Itu yang kita minta selalu. Allah ni ialah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Berkuasa. Allah boleh masukkan syurga daripada kalangan hamba-Nya, walaupun ada yang tak buat apa-apa kebaikan. Ada, Allah boleh buat. Kita boleh sebut secara zahir, buat baik, insya-Allah akan dapat masuk syurga. Dari segi zahir, orang yang derhaka akan diberi balasan api neraka. Tapi boleh jadi Allah tak buat macam tu, ya? Allah boleh je nak masukkan semua ni ke dalam syurga. Allah boleh je nak masukkan semua dalam syurga, sebab syurga ke neraka ni Allah punya, kan? Sebab tu Allah ni Maha Pemurah. Disebutkan kepada kita oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebenarnya Allah ni tuan-tuan, dia tidak nak pun memberi azab kepada kita manusia. Sebab tu Allah buat kepada kita gini, setiap amalan kebaikan diberi gandaan, ya. Tuan-tuan masuk masjid, duduk, tak kisahlah tuan-tuan duduk menyandar pun tak apa, kan? Apa tuan-tuan dapat? Malaikat mengiringi kemasukan kita ni tadi. Dan malaikat ni duduk di samping kita. Malaikat ni bukan saja duduk di samping kita, malaikat ni doa keampunan dan rahmat pada kita. Selama mana? Sampai kita balik, ya tuan-tuan. Sampai kita balik. Yang ni kita tak payah pesan malaikat, jangan lupa doakan saya, ya. Kita kan, kalau kawan kita nak pergi umrah, nak pergi Mekah, kita jumpa dia, mesti kita akan pesan dia, Tuan Haji jangan lupa doakan saya depan Kaabah, ya. Tapi ramai yang terlupa. Pasal pesan saja, biasanya tak ingat tuan-tuan. Pesan, kalau ada envelope, sila buka sampul ini di depan Baitullah, insya-Allah. Kan? Buka envelope, tengok ada surat, ada nota ringkas. Saya nak minta tuan tolong doakan saya, 1 apa dia, 2 apa dia, 3 apa dia, 4 apa dia. Duit yang disertakan tu bolehlah tuan belanja. Itu memang tuan-tuan, kan. Doanya akan dibaca di depan Baitullah. Tapi kalau pesan saja, insya-Allah dia kalau dia tak lupa, dia akan doa. Tapi kalau dia lupa, tak ada apalah, kan. Tapi tuan-tuan datang masuk sini, tuan-tuan, ini kelebihan orang yang datang masjid je. Orang tak datang masjid tak dapat kelebihan ni. Tuan-tuan didoakan oleh malaikat. Semua kita didoakan oleh malaikat, ya. Tak pesan pun tadi, terlupa nak pesan ke malaikat suruh doa kita. Tak apa tuan-tuan. Memang tugasan malaikat, dia akan mendoakan pada kita, ya. Sekejap ni malaikat ni akan balik jumpa Allah, membentangkan laporannya. Allah tanya, kamu ni daripada mana?
Malaikat kata, aku ni baru balik daripada masjid Kampung Sawah, Songgala. Kan? Buat apa? Allah tahu, tapi Allah sengaja tanya kepada malaikat ni, tuan-tuan. Buat apa kamu daripada sana? Oh, dalam masjid Kampung Sawah Songgala hari ni ada majlis ilmu sekian-sekian orang. Dia bentang setiap orang ni, tuan-tuan, nama depan Allah. Kan? Lalu Allah kata pada malaikat, tuliskan keampunan untuk dia. Tuliskan segala hajat dia. Kita ada hajat kan, sambil-sambil duduk ni ada hajat. Tak apa, tuan-tuan, hajat. Tulis hajat-hajat dia, makbulkan semua. Ya. Ini malaikat setiap kali majlis ini dia akan balik jumpa dengan Allah, bentang laporan. Macam kita lah juga, tuan-tuan. Bila majikan kita suruh buat, kita buat satu-satu kerja kan, lepas siap kerja, report, bentang laporan. Selepas siap tugasan, macam mana, buat postmortem, supaya ada tambah baik daripada apa yang lepas kan. Baik, jadi itulah makna. Kalau kita tahu makna dia, tuan-tuan, kita akan rasa masa kita baca dalam sembahyang tadi lain, tuan-tuan, banding dengan kita tak tahu makna. Kita baca doa tapi tak tahu makna, lain, tak berasa, tuan-tuan, macam yang kita tahu makna dia. Jadi sebab tu, kalau yang dah tahu makna, kita cubalah usahakan untuk tahu makna-makna ayat-ayat yang lain. Kalau yang tak tahu, sekurang-kurangnya kita usahakan supaya bacaan-bacaan dalam solat kita tahu maknanya. Kan? Supaya apa? Supaya kita nak dapat inilah tadi, zuk, perasaan, bila kita baca ayat Quran, kita rasa gementar hati kita, bergegar-gegar hati kita, bertambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang disebutkan oleh Allah kenapa kita perlu kepada mujahadah walaupun kita dah tak buat maksiat. Kan? Sekarang ni bukan sekadar kita tak buat maksiat, tapi bila kita dengar nama-nama Allah ni, berasa tak sesuatu dalam diri kita. Ayat-ayat Allah ni dibacakan. Kan? Baik, insya-Allah ada beberapa ayat yang kita nak baca sebagai saya sebut tadi syahid saja. Sebenarnya banyak ayat dalam Al-Quran ini, tuan-tuan, yang berkaitan dengan apa yang kita sedang bacakan ini, ya, untuk nak menunjukkan kepada kita akhlak yang baik, ya. Ada tanda dia. Wallahu alam. Sekadar itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.